Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dalam kesempatan ini, kami ingin membentangkan hasil bahan bantu mengajar yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami. Bahan bantu mengajar yang dihasilkan oleh kumpulan kami telah diberi nama Morfologi Kata Tugas. Tugasan ini merupakan tugasan inovasi bahan bantu mengajar bagi subjek Morfologi Bahasa Melayu BML 3053. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah Siti Ainur Hidayah binti Saiful Nizam. Yang kedua iaitu saya sendiri, Nur Afifah Syazwani binti Muhammad Saidi. Seterusnya, Ania Holila binti Syahuddin. Yang keempat, Irene Michelle Inta anak Matthew. Yang kelima, Kotrunada binti Ahmad Ilmi. Dan yang terakhir, Jaslyn Norin anak Sata. Ini merupakan kandungan yang akan dibentangkan oleh kumpulan kami nanti. Yang pertama ialah konsep. Yang kedua, cara pengaplikasian. Yang ketiga, keberkesanan. Yang keempat, kelebihan. Dan yang kelima, kelemahan. Dan yang terakhir, cadangan penambahbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ania Holila binti Syahuddin. Saya akan menjelaskan konsep morfopoli kata tugas yang dihasilkan oleh kumpulan kami. Bahan bantu mengajar merujuk kepada kelengkapan yang digunakan oleh guru ketika menyampaikan isi pelajaran di bilik darjah. Permainan pembelajaran morfopoli menjadi pilihan ahli kumpulan kami sebagai alat pemudah cara sesi pembelajaran. Morfopoli merupakan sebuah permainan pembelajaran yang diolah daripada permainan sedia ada iaitu monopoli kepada permainan yang berteraskan aspek morfologi. Permainan morfopoli berfokus kepada topik kata tugas yang merupakan salah satu daripada aspek morfologi. Kata tugas yang dipilih ialah kata penyambung ayat dan kata praklausa. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang cara pengaplikasian bahan bantu mengajar kumpulan kami yang diberi nama Morfopoli Kata Tugas. Langkah-langkah dan cara penggunaan bahan bantu mengajar yang telah kami hasilkan ini akan saya terangkan dengan lebih lanjut dan dengan lebih jelas pada slide yang berikutnya. Salam sejahtera semua. Pada hari ini, saya Jaslyn Norin, wakil kepada kumpulan 5 akan mempersembahkan bahan bantu mengajar Bahasa Melayu yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami. Mari. Di sini terdapat 5 komponen bahan bantu mengajar yang telah kami hasilkan. Yang pertama adalah papan permainan morfopoli kata tugas Bahasa Melayu. Yang kedua, kad imbasan. Yang ketiga, dadu. Yang keempat, buah pemain. Dan yang terakhir adalah papan ganjaran. Seterusnya, saya akan menerangkan cara-cara pengaplikasian papan permainan morfopoli kata tugas ini. Yang pertama, pelajar akan membentuk 2 kumpulan besar dan hanya akan menghantar seorang wakil sahaja untuk menggerakkan dadu. Manakala ahli kumpulan yang lain akan membantu pemain tersebut dalam sesi soal jawab. Setiap petak mengandungi soalan yang berbeza kecuali petak mula dan tamat, petak rehat dan petak sekali lagi. Baiklah, sekarang ini kami akan membaling dadu untuk menentukan giliran siapa yang akan mula dulu. Caranya ialah peserta yang mendapat angka tertinggi akan memegang permainan terlebih dahulu. Silakan. Irene akan memulakan permainan terlebih dahulu kerana Irene mendapat 2 mata manakala Ani mendapat 1 mata. Silakan. Soalan akan diajukan oleh guru dengan menggunakan kad imbasan mengikut warna petak keberadaan pemain. Kad imbasan ini mempunyai soalan-soalan yang berbeza mengikut jenis-jenis kata tugas dan terdapat jawapan pada belakang kad imbasan ini. Soalannya ialah jawab betul atau salah ayat tersebut. Sungguh dia yang melakukan aksi itu. Betul. Betul. Jika pemain gagal menjawab soalan pada kad imbasan tersebut, pemain tidak akan mendapat peluang untuk memilih ganjaran pada papan ganjaran.
Namun, sekiranya pemain berjaya menjawab soalan dengan betul, pemain akan mendapat peluang untuk memilih ganjaran pada papan ganjaran tersebut. Sila pilih ganjaran anda. Warna hijau. Okey, tengok. Dapat 2 gula-gula. Ini ganjarannya. Terima kasih. Okey, soalan untuk awak. Berikan jenis praklausa yang betul bagi ayat ini. Oh Tuhanku, selamatkanlah mereka. A. Kata pembenar. B. Kata seru. C. Kata tanya. Kata pembenar. Nampaknya jawapan awak salah. Jawapannya ialah kata seru. Pemain pertama yang berjaya berada di petak tamat akan dikira sebagai pemenang. Namun, pemain pertama yang berjaya berada di petak tamat akan ditanya satu soalan sebelum dikira sebagai pemenang. Okey, baiklah. Soalannya ialah, pilih jawapan yang tepat. Apakah fungsi kata seru? A. Menunjukkan sesuatu arahan. B. Menegaskan sesuatu pernyataan. C. Menunjukkan perasaan. C. Menunjukkan perasaan. Okey. Betul. Nama saya Nur Afra Syazwani binti Muhammad Saidi. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan keberkesanan penggunaan inovasi yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami. Melalui penggunaan inovasi yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami, pelajar dapat belajar dalam suasana yang menyeronokkan. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar dapat bermain sambil belajar. Dengan cara ini, pelajar dapat fokus sepenuhnya terhadap pembelajaran. Dengan tumpuan dan perhatian yang penuh dari pelajar, tidak mustahil mereka akan dapat menguasai setiap topik yang dipelajari. Selain itu, penggunaan inovasi ini dalam bilik belajar dapat mencetuskan minat pelajar itu untuk belajar. Hal ini kerana pelajar itu tidak mudah bosan di dalam kelas dengan hanya mendengar sahaja apa yang guru mereka mengajar di hadapan kelas. Lagi sekali, penggunaan inovasi ini di dalam kelas juga dapat memperoleh pengetahuan melalui penggunaan pelbagai deria seperti deria penglihatan, deria sentuhan dan deria pendengaran. Perkara ini berlaku apabila pelajar menggunakan inovasi yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami iaitu Morfopoli. Morfopoli memerlukan pergerakan dan interaksi antara murid dengan murid yang lain. Perkara ini dapat meningkatkan tahap kemampuan berkomunikasi dalam diri pelajar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seri Ainuh Dayah Hadibi binti Saiful Nizam akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang kelebihan inovasi kami. Inovasi kami yang dipanggil Morfopoli mempunyai 4 kelebihan iaitu yang pertama, Morfopoli dapat menarik minat dan perhatian pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Hal ini dikatakan demikian kerana kami menggunakan warna-warna terang seperti warna kuning, merah dan hijau yang dapat menarik perhatian pelajar. Morfopoli yang merupakan inovasi daripada permainan papan yang popular iaitu Monopoly, ini juga mempunyai grafik dan perhiasan yang menarik. Di samping itu, pelajar yang menjawab soalan dengan betul akan mendapatkan ganjaran yang menarik. Kelebihan yang kedua ialah inovasi kami ini mudah untuk dicipta. Kaedah pembuatan inovasi ini sangat mudah kerana mempunyai reka bentuk yang ringkas sahaja. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat inovasi ini juga mudah untuk didapati di kedai-kedai alat tulis dengan harga yang murah. Kelebihan inovasi yang seterusnya ialah Morfopoli ini tahan lasak. Inovasi yang telah kami lakukan ini tidak akan mudah rosak kerana menggunakan bahan-bahan tahan lasak seperti kertas keras, kad manila, ring besi dan sebagainya. Oleh sebab itu, inovasi ini boleh digunakan berkali-kali. Kelebihan inovasi yang terakhir ialah inovasi ini lengkap dengan soalan-soalan tentang konsep kata tugas dan jenis-jenisnya iaitu kata penyambung ayat dan kata praklausa. Guru-guru boleh menguji kefahaman pelajar selepas PDP dijalankan dengan menggunakan inovasi ini kerana terdapat soalan-soalan berkenaan topik kata tugas. Salam sejahtera, saya Aileen Syainta, anak Matthew, akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan bahagian kelemahan.
Antara kelemahan inovasi yang kami hasilkan ialah yang pertama, tempoh bermain bahan bantu mengajar ini mengambil masa yang lama. Kelemahan yang kedua ialah tidak dapat melibatkan semua pelajar untuk bermain secara individu. Kelemahan yang ketiga ialah perlu banyak membuat perancangan bagi menyusun teknik yang sesuai untuk diaplikasikan di dalam bahan bantu mengajar ini. Kelemahan yang terakhir ialah bahan bantu mengajar ini melibatkan penggunaan kos. Itu saja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Katronada. Saya akan membentangkan bahagian penambahbaikan bahan bantu mengajar kumpulan kami. Penambahbaikan yang pertama yang boleh dilakukan oleh kumpulan kami adalah dari segi saiz BBM. Kumpulan kami mungkin selepas ini boleh memperbesarkan lagi BBM tersebut kerana BBM yang bersaiz kecil tidak dapat digunakan oleh semua pelajar. Penambahbaikan yang kedua yang dapat dilakukan oleh kumpulan kami sendiri iaitu dari segi penggunaan masa. Masa yang digunakan oleh seseorang pelajar terlalu lama. Jadi, kurangkan tempoh penggunaan masa bagi seseorang pelajar itu supaya keseluruhan pelajar di dalam kelas dapat menggunakan BBM tersebut. Penambahbaikan yang ketiga adalah berkaitan dengan kos perbelanjaan ataupun kos yang digunakan untuk membuat BBM. Memandangkan BBM kami adalah merupakan satu inovasi baharu, maka kumpulan kami menggunakan sejumlah kos untuk menghasilkan BBM tersebut. Jadi, penambahbaikan yang boleh dilakukan selepas ini adalah menggunakan bahan-bahan yang sedia ada seperti kotak yang telah digunakan bagi mengurangkan kos perbelanjaan menghasilkan suatu BBM. Penambahbaikan yang dapat dilakukan adalah pada bentuk BBM tersebut. Bentuk BBM tersebut mestilah dalam bentuk yang mudah dibawa, mudah dilipat ataupun mudah diselenggarakan oleh guru. Sebagai contoh, saiz BBM tersebut tidaklah terlalu besar dan tidaklah terlalu kecil kerana mudah untuk guru membawanya ke dalam kelas.